Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditemukan lagi dalam pengajian hadis 40 insyaallah. Pada malam ni saya menyambung pengajian kita yang lepas, iaitu hadis yang ke-40 hadis yang ke-40. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu insyaallah. Mari sama-sama kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah malam ini hadis yang ke-40. Kita dah bincang sebahagian hadis yang ke-40 ini. InsyaAllah malam ini kita sambung lagi lah berkaitan hadis ini. Sebelum itu mari sama-sama kita dengar matan dan terjemahan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fi kulli hatin wa nafsin Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana 'an Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terjemahan daripada hadis ini, hadis yang ke-40 yang disebut dari Imam Nawawi ini, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, lalu ia bersabda, adalah engkau berada dalam dunia seolah-olahnya engkau orang yang berdagang, atau orang yang sedang melalui jalan di jalan pengembara. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu pagi. Dan apabila engkau berada waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu petang. Dan gunakanlah dari sihat kau bagi masa sakit, bagi masa sakit engkau, dan dari hidup engkau bagi masa mati engkau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada dua perkara yang disebut oleh dalam hadis ini. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, iaitu anak Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Ibnu Umar ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah dunia ini seolah-olah kau orang yang sedang berdagang, maknanya pengembara lah. Melintasi dunia hanya sementara untuk menuju ke alam akhirat, matlamat yang lebih kekal abadi. Ataupun abidus sabil, iaitu orang yang dalam di jalan, ataupun seorang pengembara. Itu yang disebut dalam hadis ini. Perumpamaan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, hiduplah di dunia ini seolah-olah kita ini sebagai pengembara, yang mana sementara saja, kemudian kita akan meninggalkan tempat itu untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Matlamat kita. Kita menuju ke jalan akhirat, kita tunggu sebentar di dunia ini untuk kita beramal soleh, insya-Allah.
dan kita dapat redha Allah untuk kita teruskan perjalanan ke hari akhirat. Itu pesanan yang pertama. Yang kedua dalam hadis ini pesanan ialah apabila kita berada dalam waktu pagi, janganlah kita menunggu pada waktu petang. Ya, mana amalan-amalan kita, perbuatan kita, bila kita dah nak lakukan pada waktu pagi, jangan bertangguhlah pada waktu petangnya. Apabila kita berada waktu petang, jangan tunggulah pada waktu pagi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, gunakan waktu sihat kita, ya, sebelum tibanya waktu sakit, ya. Waktu hidup kita sebelum tibanya waktu kematian kita. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nampak nasihatnya ringkas, tetapi amalannya itu, matlamatnya itu sangat besar, ya. Sebab inilah matlamat hidup kita, dan kita tak ada masa lagi dah. Dah tak ada masa dah, ya. Masa yang berlalu tu terlepas dah, habis. Tak ada masa dah. Kalau kita dah hari ini belum buat amal lagi, segeralah buat amal, ya. Janganlah tunggu sehingga kita dah tak mampu. Dulu kita dapat seruan untuk pergi haji, kita tangguh, tapi kali ini dah terhad pula nak pergi haji. Sudah, ya. Mungkin atas sebab itu kita mohon ampun kepada Allah SWT, ya. Mudah-mudahan Allah bagi jalan yang lain, ya, jalan yang lain. Mana kebaikan jangan tunggu, ya. Baik. Jadi insya-Allah malam ini kita bincang dalam tajuk jangan menunggu masa pagi dan petang, ya. Jangan menunggu waktu pagi dan petang. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebut di sana, jangan kita bertangguh tunggu pada waktu petang sesuatu yang kita ingin kerjakan atau amalkan, kalau solat apa-apa pun perkara kebaikan pada waktu paginya. Baik, kemudian pada hadis tersebut oleh Ibnu Umar diterangkan wasiatnya yang difaham dari kesimpulan hadis itu dengan mengatakan, ini kata-kata Ibnu Umar yang difaham daripada hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab faham sahabat kadang-kadang tak sama yang faham kita lah. Ya, sebab Rasulullah SAW ini hidup dengan para sahabat pun hidup dengan Rasulullah SAW. Ya. Contoh kita nak memberitahu kisah tentang seseorang, tapi kita tak pernah hidup pun dengan dia. Jadi pandangan kita tu agak terbatas berbanding orang yang selalu hidup dengannya. Ya, orang sentiasa berada pagi, petang, siang, malam dengannya. Ya, sebab apa? Sebab itulah para sahabat yang sentiasa bersama Rasulullah SAW. Yang wakil, realitinya yang berlaku itu difahami oleh para sahabat. Terutamanya para sahabat yang pertama, mana kurun-kurun yang pertama itu yang Rasulullah SAW sifatkan mereka ini sebagai kurun ataupun umat yang terbaik. Kurun yang pertama sebab Rasulullah, kurun sahabat dan tabi'in. Maknanya sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka faham tentang Rasulullah SAW. Baik. Apa disebutkan oleh Ibnu Umar? Apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu sampai waktu pagi. Ya. Sebab tak tahu kadang-kadang ajal kita ni tak sampai waktu petangnya. Mungkin pagi itu. Ya. Betul. Demikianlah pula sebaliknya. Maksudnya bila petang jangan tunggu sampai waktu pagi. Jangan bertangguh dalam amalan. Sama-sama insya-Allah kita buat. Ini berarti amal petang mestilah dikerjakan di waktu petang. Jangan tunggu sampai sebelah pagi. Ya. Ada dalam amalan kita ni amalan yang dikhususkan waktunya. Waktu tu saja. Tak ada waktu lain. Ya. Contohnya solat asar, waktunya itulah. Bukanlah waktu subuh, gitu ya. Itulah waktu subuh. Janganlah yang solat asar. Zakat fitrah. Sekarang bulan Rajab, ya. Hampir alhamdulillah dah kita nak masuk dalam Syaban dan Ramadan ni. Mudah-mudahan kita doa sama-sama dapat tempuh alhamdulillah dalam masuk dalam bulan Ramadan. Contohnya zakat fitrah ada waktu tertentu. Ibadah haji ada waktu tertentu. Ya, itu ketentuannya. Jangan melanggar, ada peraturannya. Tapi dalam hal ini ada juga waktu yang bebas bila-bila kita nak baca lah, contohnya. Bila-bila nak amal. Contohnya sedekah, sedekah yang sunat, kita nak sedekah. Kita boleh sedekah bila-bila. Tapi bila dah teragak ataupun teringin ataupun dah hajat nak sedekah pada waktu subuh atau sedekah subuh istilahnya, maka janganlah kita tunggu waktu petangnya. Sebab apa? Kelebihan sedekah subuh berbanding dengan sedekah pada waktu yang lain. Ini ada sebut dalam banyak hadis.
Lepas subuh ni kelebihannya besar, didoakan oleh malaikat. Macam tu. Ya. Ini contohlah. Jangan tunggu sampai sebelah pagi. Kalau petang, jangan tunggu sampai sebelah pagi. Dan amal pagi mestilah mula dikerjakan pada waktu pagi. Janganlah nanti sampai sebelah petang. Ya. Kerana tiap-tiap amalan ada waktunya. Sebut tadi lah, setiap amalan ada waktunya, ada tertentu kaedahnya. Itu. Luput waktunya, belum tahu dapat dikerjakan kembali. Contohnya kita nak qada, kita terlumputlah satu waktu untuk solat, tetapi kita tunggu lagi. Janganlah, terutama ni contohnya untuk orang perempuan lah, yang buat puasa ganti ni, tahun lepas punya belum ganti-ganti lagi. Tunggu lagi lah. Jangan tunggu, sebab apa? Takut kita tak terkotak, kita hutang dengan Allah Ta'ala. Takut terhutang dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya dah boleh selesai, tak selesai juga. Takut terhutang dengan Allah Ta'ala. Nauzubillah. Jadi itulah, kerana tiap-tiap amal ada waktunya. Luput waktunya belum tahu dapat dikerjakan kembali. Demikian pula amal hari ini. Amal hari ini contohnya, jangan ditunggu untuk dikerjakan pada keesokannya. Kita hari ini ada amalannya, ada amalannya. Kalau tuan-tuan yang jenis ada satu amalan, amalan hari Isnin, ini dia. Amalan hari Selasa, ini dia. Amalan hari Rabu, ini dia. Setiap hari ada amalan khususnya. Ataupun tuan-tuan yang rutin, satu hari satu juzuk Quran, 30 hari ataupun 28 hari lengkaplah satu Quran, 30 juzuk amalannya. Atau dipanggil setengah tempat tu dipanggil hizib syahr, dipanggil. Hizib ni maknanya wirid lah, wirid bulanan dia. Memang setiap bulan dia mesti lengkap 30 juzuk. Bukan Ramadan je. Maksudnya tiap bulan dia mesti habiskan 30 juzuk. Maksudnya pagi setengah juzuk, petang setengah juzuk. Satu hari habiskan satu juzuk. Ataupun satu juzuk, dua juzuk. Yang penting satu bulan komplit 30 juzuk. Yang amalannya. Ada setengahnya menyelesaikan satu bulan dua kali khatam, contohnya. Satu bulan 2 kali khatam. Kalau ikut imam-imam yang besar-besar tu, satu bulan sampai 30 kali khatam pun ada. Atau dah baca je lah kerja dia kan. Baca lah. Kita kalau hafal Quran tu alhamdulillah, sambil-sambil tu baca. Yang saya ni tak hafal ni, masa bekerja lagi sebagainya. Tapi untuk orang awam, kalau boleh lah, untuk orang awam kita usahalah satu hari satu juzuk, habiskan 30 hari. Ataupun dalam bulan Islam tu 28-29 hari itu habiskan 30 juzuk, InsyaAllah. Sama-sama lah kita lah usahakan, InsyaAllah. Jadi itulah sebabnya, sebab boleh jadi ada halangan yang menanti. Ini katanya lah, sebab mungkin ada halangan-halangan yang menanti, ada gangguan yang menunggu, yang tidak ada siapa pun yang tahu. Itu kekangan-kekangan lah. Nak baca, dulu kata waktu remajanya nak buat amal banyak-banyak, sibuk dengan urusan kerja pula. Lepas tu dah dewasa, kata nak buat amal banyak-banyak pun sibuk juga, ada yang ganggu. Lepas tu dah berusia, nak buat dia, ada juga mengganggu. Jadi bersegeralah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita lah, insyaAllah. Gangguan itu pasti ada, dia sebagai cabaran atau ujian. Tapi bagaimana kita mengaturnya, insyaAllah. Baik. Orang yang mengerti nilai waktu, ini waktu dah ni. Waktu hari ini semakin pendek, tanda hari akhir zaman nak kiamat lah. Waktu setahun macam sebulan, waktu sebulan macam seminggu, waktu seminggu macam sehari, waktu sehari macam satu masa, 1 jam, satu masa. Rasulullah sebut as-sa'ah, sangat pendek. Kalau tuan-tuan perasan, ini dah maghrib, dah isyak, besok dah subuh dah, kejap. Besok lepas subuh, bawa kerja sikit dengan kuliah, dah zuhur dah, kejap sangat masanya. Sampai tahap gitu. Jadi nilai waktu tu sangat. Satu lagi ialah isu tentang keberkatan waktu. Ada orang yang mendapat keberkatan waktu ini
diisi waktu-waktu itu dengan manfaat. Nah, ini kita selalu kena doa, ya Allah berikan kami keberkatan waktu, ya Allah. Bukan keberkatan rezeki aja, waktu, masa, keberkatan masa. Semasa ni pun Allah akan tanya, waktu sekian buat apa, waktu sekian buat apa, waktu sekian buat apa, apa yang telah lakukan, apa telah lakukan, adakah kita buang masa? Saya lupa ada seorang alim, seorang ulama. Bila ada orang tanya, diajak pergi mana, dimakan dan sebagainya, dan disuruh morak-morak lah. Ditanya balik pada orang yang ajak tu, adakah kau boleh berikan aku masa, yang mana masa itu kau boleh ciptakan untuk aku boleh tambah masa borak aku ni untuk aku ibadah Allah Ta'ala. Pemuda tu kata tak mampu, tak boleh. Sebab orang alim itu tidak menentukan masa itu, masa untuk Allah Ta'ala. Masa untuk Allah Ta'ala. Orang ni ajak orang, ajak buat kosong. Kata masa buat kosong tu akan Allah tanya, dan boleh tak jadikan satu masa yang lain berikan pada aku untuk aku ibadah, gantikan masa yang kau ajak aku. Tak boleh. Sampai tahap begitu dah. Maknanya ada setengah alim ulama kita ni sangat mementingkan waktu, sebagaimana waktu itu sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengerti nilai waktu tidak membiarkan waktunya habis dengan percuma. Maknanya sia-sia. Sia-sia. Kalau dia tidur pun, dia akan niat tidur itu sebagai ibadah, bukanlah tidur yang sia-sia. Kalau bercakap pun cakap dengan ibadah. Hatinya sentiasa zikrullah dengan Allah Ta'ala. Tetapi dipenuhinya dengan amal yang berguna, amal yang beri manfaat, mungkin pada diri dia, mungkin pada orang lain. Kerana dia sedar waktu adalah umurnya. Waktu tidak umur. Itulah dia punya pengertian. Waktu itu apa? Waktu itu umur. Umur itu apa? Umur iaitu usia kita. Hilangnya waktu, bertambahnya umur. Hilangnya waktu, bertambahnya umur. Bila kita nak selesai umur ini, hanya Allah Ta'ala tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu bila kita akan selesai umur kita. Bila umur dah selesai, maka kita dah tak ada lah, selesailah. Gitu. Jadi waktu adalah umur. Habisnya berarti kurangnya umur. Maksud kita ni tak boleh jenis yang tambah-tambah umur. Nak beli umur boleh, pergi kat kedai tanya, ada jual umur tak? Tak ada kan? Tak ada. Kita pun tak tahu berapa usia kita. Saya pun sebenarnya tak tahu berapa usia saya. Itu yang Allah rahsiakan. Kalau Allah beritahu lah, sekian tarikh sekian kita akan mati, tak ada apa-apa. Kalau saya tengok rancangan yang berkaitan dengan orang hukuman maut, hukuman maut, dia tak beritahu bila nak digantung. Dia hanya masuk dalam sel yang menyediakan untuk hukum mati. Ada yang tak boleh buat apa-apa, ada yang gila, ada yang tenang, ada yang baca Quran, ada macam-macam tu. Tengok tenangkan diri lah. Ada seorang sahabat saya tu merupakan penolong mahram nikah, tapi di mana, di penjara Kajang. Jadi keadaan begitu. Itu kalau tahu umur, kalau tahu nak matilah, tapi kita tak tahu bila kita nak mati. Itu Allah rahsiakan. Jadi dengan rahsia ini kita berusaha untuk memperbaiki amal kita. Jadi kita tak boleh nak minta tambah umur. Pada orang nak beli umur tak boleh. Kecuali hak Allah Ta'ala. Kalau Allah nak tambah, Allah tambah. Itu hak Allah Ta'ala. Jadi padahal amal itulah persediaan hidup yang paling bermanfaat untuk sepanjang zaman. Amal. Dalam khutbah Jumaat yang lepas tuan-tuan, kita dah dengar khutbah Jumaat lepas saya baca sebab saya lah. Berkaitan dengan apa? Balik kampung. Saya baca ingat langsung balik kampung. Bukan balik kampung, balik akhirat. Maknanya apa bekalan kita untuk balik ke akhirat. Bila dihantar jenazah itu bersama siapa? Bersama ahlinya, bersama hartanya, bersama amalnya. Yang balik siapa? Keluarga dan harta balik. Tinggal apa? Amalan saja. Harap amalan lah. Mudah-mudahan amalan kita Allah terima. Ada sebenarnya amal.
beramal lah. Maknanya dah mula nak beramal lah. Kalau dulu dah tak beramal, kena beramal lah. Kalau dulu kita baca Quran sikit, banyaklah baca Quran. Kalau dulu kita solat sunat tak penuh, rawatib solat sunat, sunat ba'diyah, qabliyah tu, buatlah solat sunat qabliyah. Janganlah tunggu lagi. Kelebihannya banyak. Kalau dulu tak bangun tahajud, bangunlah tahajud. Kalau dulu bangun tahajud buat 2 rakaat, tambahlah 12 rakaat. Begitulah. Kalau dulu baca surah Qul Huwallah sekali je, dibacalah surah Qul Huwallah 100 kali dalam 1 rakaat. Boleh ke? Boleh. Mampu tak mampu je lah. Tapi kemampuan itu minta Allah Ta'ala bagi kekuatan lah. Dulu selawat 100, kali selawatlah 1000. Dulu selawat 1000, selawatlah 10,000. Apa-apa selawat lah. Kalau nak selawat dengan selawat Ibrahimiyah, yang kita 100 selawat tahiyat akhir itu, buatlah yang paling warid. Adalah hadis Rasulullah SAW. Yang lain boleh ke? Boleh juga. Selawat lah. Kasihkan Rasulullah SAW. Sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik. Sungguh amatlah tepat wasiat Ibnu Umar sebagaimana yang tersebut itu. Betul lah dikatakan oleh Ibnu Umar tadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jadilah kita sebagai seorang pedagang ataupun orang yang bermusafir. Tak boleh nak tunggu lah. Kena buat amal. Sebab kita nak pergi satu tempat tu, kita nak balikkan akhirat kita. Apa amal yang kita bawa? Kalau kita amal bawa kebaikan, maka kebaikan kepada kita. Sebab apa? Hari akhirat hari yang terakhir. Hari yang tak ada pengakhiran lagi. Itu selama-lamanya lah. Kalau kita nak pergi sana, bukan nak pergi seorang-seorang saja. Jangan kata saya besok nak masuk syurga seorang-seorang. Dengan kita ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada ayah, ada ibu, semua nak berkumpul nanti. Ada sahabat-sahabat, ada ahli jamaah surah dan kalau kita ni semua kita kenal tuan, di akhir-akhirat tu kita akan jumpa seorang-seorang. Lalu kata mana pergi seorang ni? Belum tanya. Sebab kita kan ada dunia, di akhirat pun kita. Itulah. Seterusnya oleh Ibnu Umar diterangkan lagi wasiat itu, iaitu gunakanlah dari sihat kau atau sihatmu bagi masa sakit dan dari hidup kau bagi masa mati. Ini sangat penting. Sihat ni satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan rezeki. Kalau lihat tingkatan-tingkatan rezeki, sihat ni antara yang tinggi. Kalau harta tu di bawah lagi tuan. Kesihatan antara rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan orang yang tak sihat, buat ibadah susah, nak pergi kerja pun susah, nak bantu orang pun susah. Maknanya waktu sihat, gunakanlah waktu sihat kita ni. Saya ada seorang kenalan lah. Kenalan saya ni ahli jemaah saya subuh. Umumnya kalau tempat saya tu, dia lah paling tua yang kat sana. Lelaki tua. Dalam kampung tu lelaki paling tua dia lah. Dia lah. Paling tua dia dalam 86 lah. Dia ni suka memang subuh mengajar kat masjid. Satu hari saya nampak tak ada tempatnya. Biasa orang-orang tertentu ni tuan. Kalau tuan-tuan tahu lah. Biasa tuan-tuan akan solat pada tempat yang tertentu. Kalau orang dah biasa tempat ni, tempat tu tak ada. Maksudnya kalau dia datang jom dalam masjid dulu. Itu kan contohnya. Ataupun kita nampak tak ada. Mana dia kita risau? Mana dia begini? Sebab ada satu kisah tu, kita baca khutbah, dia biasanya duduk atas kursi sebelah kiri. Minggu pertama tak ada dia. Saya ingat jamaah saya yang tua-tua nampak yang berkursi mana? Tak ada. Dia saya tanya cucunya, mana? Tak sihat. Jumaat yang kedua naik, tak ada juga. Macam ni tak ada ni. Lepas tu tanya cucunya. Dia kata ada dia kat bilik. Esoknya cucunya tengok dalam bilik, rupanya dah meninggal lah tuan, 2 minggu. Allah. Sebab cucu ni dia ni keluar masuk dia pergi kerja, keluar masuk. Dia dah sekarang kita kenal lah. Ada satu seorang yang saya kenali, iaitu seorang ini selalu sepuh dia. Satu hari dia tak ada. Walaupun dia sakit. Sakit. Lepas tu saya tanya dia, sakit apa? Dia kena sakit kanser usus. Jadi dia tak dapat hadir. Kenapa? Dia keluar darah. Sampailah dia tak mampu. Tapi dia rindukan masjid. Ustaz, saya rindukan masjid. Saya gagahkan juga. Saya pakai paper, saya datang juga.
datang dia lagi naik motor lah, naik motor tu lah macam mana kan. Gitu. Maknanya apa? Maknanya walaupun umur dah begitu, dia usaha juga untuk dapatkan satu kelebihan di masjid Allah Subhanahu Wa Taala, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dah biasa kan, daripada umur muda dia sampai ke tua dia, inilah laziman dia datang ke rumah Allah. Kalau tak datang di sini, datang tempat lain. Di sini tempat lain. Itulah kelaziman. Ya. Tuan-tuan lah contoh-contoh sentiasa tahajud malam kan. Satu hari tak tahajud malam rasa lain macam. Ya. Ataupun tuan-tuan yang biasa sedekah subuh. Satu hari tak sedekah subuh lagi rasa lain macam rasanya. Benda tu dah sebatilah tuan-tuan. Maksudnya. Baik. Dan ini berarti masa sihat dan masa hidup di dunia hendaklah digunakan sepenuhnya. Penuhkan masa itu. Dan sebaik-baiknya untuk amal dan pekerjaan yang berguna, yang mendatangkan faedah kemudian hari di kemudian hari, iaitu hari kiamat lah. Dan hargailah masa yang tersebut itu sebelum datang masa sakit dan masa mati. Ya, mana usahalah kita buat perkara-perkara yang berfaedah. Jadi kalau tuan-tuan ni jenis ada urusan dunia tapi urusan baik, beri manfaat, niatnya sebagai ibadat dan dari kebaikan bagi kita besok. Ya, bukan semestinya untuk kita kena bagi tahu tentang mengajar tentang agama macam saya ni. Tak semestinya tuan bidang apa? Apa kebakaran tuan-tuan. Jadi manfaatkan itu, ya, untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di samping kita belajar juga. Ya. Sebab bila kita tak tahu, maka kita jahil. Bila kita jahil, kita tak dapat ilmu tu, antara baik ilmu. Bila kita tak dapat tentukan perkara baik buruk, kita tak boleh dapat perkara baik, amal soleh. Ya. Sedangkan amal soleh itu mudah, ya, dengan izin Allah SWT kita dapat buat, insya-Allah. Baik. Di hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW pernah memberi nasihat kepada seorang lelaki, ya, yang bermaksud rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu peluang masa muda sebelum tua. Ya, masa muda sebelum tua. Ya, kita boleh pesanlah pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, sahabat-sahabat kita yang muda tu jangan enjoy sangatlah, enjoy dalam ibadah lah. Begitu. Usaha. Masa sihat sebelum sakit. Ya, ni masa sihat ni lah kita ajak, ya, untuk sama-sama dapatkan ilmu, dapatkan ibadah, amal, ya, cara amal khususiyah, ya, amal ibadah yang baik, yang banyak. Ya. Masa kaya sebelum apa? Masa kaya ni maknanya orang yang kaya dia mampu untuk sedekah, dia sedekah lah. Dia boleh, ya, infak lah. Ya. Sebelum kita dah tak ada apa-apa nak berikan. Ya. Sebelum ni kita dah baca satu hadis Rasulullah SAW, di mana seorang sahabat, ya, sahabat-sahabat yang miskin dia mengadu kepada Rasulullah, sahabat yang kaya, mereka itu solat, kami pun solat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka bagi infak, kami tak boleh bagi apa-apa. Sedih sahabat-sahabat yang miskin ini. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan, maksudnya solat duha. Antara inilah solat duha. Solat duha ni bagus, tujuan untuk apa? Kita bersedekah. Ya. Ataupun yang lain-lain, maknanya alihkan perkara-perkara yang halang di jalan. Ya, itu pun sedekah juga. Ya, kita tolong seseorang angkat barang dia dari kenderaannya pun kira sedekah juga. Itu adalah sedekah lah. Tapi kelebihan orang yang kaya dibanding orang miskin, kelebihan. Walaupun Rasulullah menyatakan begitu, tapi ada kelebihan bagi orang kaya berbanding orang miskin. Ya, ada kita tak pula jadi miskin yang tak. Jadi orang kaya seperti Sayyidina Uthman bin Affan, dia boleh beli telaga daripada orang Yahudi, beri manfaat pada orang lain. Itu kelebihan orang kaya yang beriman lah. Mana kelebihannya tu? Ya, dia beri kelebihan daripada para sahabat yang miskin. Begitu. Ya. Al-Rahman bin Auf contohnya sebagainya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Masa engkau lapang sebelum sibuk dengan kerja. Masa lapang lah. Masa lapang boleh rehat. Ya. Tapi bila dah masuk waktu sibuk dengan tugasan dan sebagainya, masa tu kita dah susah. Masa PKP dulu relax, senang, boleh banyak zikir, boleh banyak buat kuliah online. Ya, tengok Facebook ni, untuk guru ni kita belajar.
Ini belajar, ini belajar, ini belajar. Macam saya lah. Bila dah masuk waktu kerja, dah tak ada masa dah. Saya syukur sangat PKP ni lah. Sebab saya kerja online ni. Apa, bukan kita tak buat kerja, kita buat kerja. Tapi ada masa-masa tertentu ni, waktu tu orang ramai dah, tutup guru ni dah ada pembantu je, dia buat kuliah secara online. Daripada tuan guru daripada pondok-pondok mana kan, daripada Pulau Pinang, daripada Kedah, daripada Kelantan, banyak tuan guru dia buat online kan. Jadi bila online ni kita dapat manfaat. Kalau kita nak pergi sana, masa, perjalanan, tol, duit lagi, makan lagi ya. Tapi dia buat online. Jadi kita dapat ilmu tu, masya-Allah. Itu ada kelebihan lah. Tapi apa ada juga yang tak baiknya. Kita ambil yang baiknya. Ada yang kebaikan. Jadi waktu lapang kita usaha untuk kita buat ibadah, buat kebaikan sebelum kita datang waktu sibuk kita. Masa engkau masih hidup sebelum mati, tentulah ya, masa hidup kita boleh ibadah lah. Dah mati nak ibadah apa? Habis taklif, pertanyaan jawapan dah selesai, dah tak ada dah. Ya, bila dah sampai nyawa kat sini dah tak ada dah. Nah, waktu ni lah kita nak ibadah. Ya, jangan jadi macam orang yang mana dah mati baru nak minta balik ke dunia untuk kita untuk buat amal soleh. Surah Al-Hasyr Surah Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Subhanallah. Ini maksudnya apa? Wa anfiqu, berilah nafkah, beri infaklah mimma razaqnakum, apa sesuatu yang kami rezekikan kepada kamu min qabli, daripada sebelum ni. Ayati, sebelum datangnya ahadukum maut, sebelum datangnya maut. Bila maut habis ya. Bila maut orang berkata apa? Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, kata orang itu, Tuhan, kalaulah boleh akhirkan, ajakkan lagi, ya, tempoh ajal pada waktu yang dekat sikit lagi. Ya, fa saddaqa wa aku minas salihin. Jadi aku jadi orang soleh. Nah, ini orang mati dah menyesal. Ya. Wala yuakhirullah. Kalau kita masal walai lan ni sekali-kali tidak akan. Tidak akan. Allah tak akan melewatkan bila satu jiwa itu kita sampai ajal. Dah tak ada dah. Ya. Ini penyesalan ya. Orang yang derma RM1 akan menyesal. Kenapa aku tak derma RM10? Orang derma RM10 akan menyesal. Kenapa aku tak derma RM100, RM1000 gitu. Orang yang buat amal sikit menyesal. Kenapa aku tak habiskan amal-amal yang banyak? Ya, itu penyesalan. Biasa manusia akan begitu keadaan. Ya. Baik. Maka dengan keterangan ini wajiblah atas setiap orang mukmin menyedari benar-benar akan nilai hidup dalam dunia sebelum hidupnya itu didatangi sesuatu yang menggangguinya atau membinasakannya. Ya, maksud kita sebagai seorang Muslim wajib kena sedar, kena akui bahawa nilai hidup di dunia ini sangat penting. Allah bagi masa 1 minit itu sangat bernilai. Ya, baik. Seperti kesusahan. Ya. Ini perkara-perkara yang mengganggu dan membinasakan. Susah, kesakitan, kesibukan, kekacauan, kematian. Ini antara perkara-perkara yang perlu kita fikirkan. Sebelum datang itu usahalah. Sebab kedatangan tersebut itu sebelum amal atau pekerjaan dapat disempurnakan adalah membawa kekecewaan dan penyesalan yang tak berguna. Bila dah berlaku baru nak buat, maka dia satu kekecewaan, ya, satu kekesalan dan tak ada manfaat lagi dah. Dah tak berguna dah. Kerana masa telah luput, dah selesai, dah habis. Ya, masa dah tak ada. Orang dalam alam kubur dia menyesal, masa dah tak ada dah. Ya, kita ni sebab itu perlu diperingatkanlah, diingatkan antara hari ke hari, satu masa ke masa, sebulan-sebulan ya. Sebab itu dalam setiap khutbah ittaqullah, 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 tiap-tiap minggu ittaqullah. Mudah-mudahan kita faham apa maksud ittaqullah itu. Ya, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Supaya kita jadi orang yang berjaya. Ya. Peringatan dah diberi lah. Ya.
Cuma kadang-kadang kita lalai gitu ya. Jadi badan pun telah lemah atau binasa ya. Kerana masa telah luput, badan pun lemah atau badan dah binasa, mana dah matilah. Jadi betul lah seperti kata peribahasa, arang habis apa ni? Besi binasa. Ya, arang habis besi binasa. Tukang bekerja penat sahaja. Ini peribahasa lah ya. Ataupun umpan habis ikan tak kena. Ya, umpan habis ikan tak kena. Siapa kaki mancing tahu lah, faham lah ni. Ya, orang mancing tak dapat ikan, umpan habis ya, tapi tak dapat makan juga. Cakap dengan ikan tu, so naik sendiri lah kalau mampu lah. Baik, badan seorang dengan sekalian anggotanya merupakan alat hidup untuk bekerja. Badan kita ni Allah berikan satu kelebihan, dan anggota-anggota tangan kita ni adalah alat untuk kita bekerja dan beramal ya. Ada amalan yang memerlukan lidah ataupun suara, ada amalan untuk memerlukan tenaga ataupun anggota ya. Solat pergerakannya rukun, i'tidal rukun, rukuk rukun, sujud rukun ya. Ada yang bersuara ya, bersuara rukun. Semua itu perlukan kemampuan. Maka alangkah bahagianya seandainya alat itu dapat melaksanakan tugasnya ya. Dan tidak mengapa kiranya dia rosak atau binasa kalau sudah sampai masanya, asalkan telah ada hasilnya ya. Kalau kita contohnya dah sakit, tapi waktu muda dulu kita buat amal soleh, Masya Allah ya. Kita mengajar pula kepada orang buat soleh, dan kita punya murid sudah ajar pada orang lain buat perkara soleh ya, perkara kebaikan dan sebagainya, maka bagi kita bagi itu tak ada masalah dah. Sebab apa? Sebab dia dah berterusan amal soleh ya. Sebenarnya yang paling mudah kita bagi tahu kepada orang perkara kebaikan, dan orang itu sampaikan. Sebab itu untung siapa yang mengaji nanti. Sebab itu kalau boleh mak ayah ajarlah anak mengaji, anak kecil mengaji, ataupun atuk ajarlah cucunya mengaji. Sebab apa? Ilmu baca Quran ni bila dibaca, kemudian dia akan disampaikan, diajar pada generasi yang lain, generasi lain, sampailah hari kiamat itu. Antara inilah ya, yang boleh kita amalkan. Kalau ajar Quran lah, kita dah boleh baca Quran, kita ajar. Kalau kita boleh baca Iqra, kita ajarlah Iqra. Kita boleh baca satu ayat, kita faham tafsirkannya, kita belajar di sini, kita sampaikan, ajarlah juga. Begitu. Itu kira jutaan akhirat lah tuan-tuan ya, jutaan akhirat. Tak terhitung nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh Imam Ghazali dalam tulisannya yang sangat bernilai, iaitu kata Imam Ghazali ya, sesungguhnya dan anak Adam adalah diibaratkan seperti jala ya, untuk mengusahakan amal-amal yang baik. Apabila ia berjaya dalam tugasnya ini kemudian mati, maka sudahlah mencukupi. Tidak memerlukan pada jala itu lagi, iaitu badan yang telah dipisahkan oleh mati. Ini kata-kata Imam Ghazali, ibarat jala lah. Jala, kita menjala, banyak dapat ikan, kemudian dah cukup dah untuk kita nanti, dah tak perlulah lagi. Bila kita meninggal, jala tu dah kita serah pada orang lain lah ya. Kalau kita dah dapat ikan banyak, dah tak perlu lagi untuk perkara tu ya. Itu ibarat ya. Saya diingatkan, diingat bahawa tidak ada sebarang keraguan bahawa seorang manusia apabila telah mati, habislah segala keinginannya kepada dunia. Bila dah mati, manusia dah tak nak dah, dunia ni dah tak ada dah. Dia dah hidup di dunia, satu dunia dah tak ada dah. Walaupun dia ini nak juga naik ke dunia ni, Allah tak bagi dah ya. Alam ni bukan begitu dah ya. Apa yang sangat diingini ialah amal-amal soleh untuk menjadi bekal kubur ya. Seolah-olah kita nak pergi menuju akhirat, dunia tempat singgah aja. Tempat singgah ni janganlah macam RNR lah. RNR tu nak buat macam banglo, tak boleh kan. RNR lah. Apa yang ada kita buat je lah. Tandas gitu, kongsi lah. Itulah keadaannya. Seadanya. Itu dunia lah, seadanya. Kalau dapat mampu bina yang satu besar, dia boleh dapat manfaat pada orang lain juga. Itu ya, kaedah ya. Ya.
Apabila ada bekalan itu, terasalah keyakinan, kekayaannya. Ada bekalan, kayalah dia. Sebab dalam khutbah Jumaat yang lepas menyatakan juga berkaitan dengan muflis. Muflis. Sikit muflis. Muflis ni apa? Sahabat Rasulullah tanya kepada sahabat, apa yang difahami muflis? Para sahabat kata muflis tu tak ada dirham, tak ada harta, mata' wala dirham wala mata'. Tapi Rasulullah SAW menyatakan muflis itu ialah daripada umatku, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia buat semua amal baik. Dalam masa yang sama dia mengumpat, dia mengaji, dia membunuh, dia buat perkara mungkar. Jadi amalan itu nanti akan habislah, dibagi pada kebaikan, dibagi pada orang yang dianiaya tadi itu. Bila habis sebenarnya dosa orang yang lain itu diberi pula pada kita ataupun orang yang melakukan kezaliman. Habis pula dan dicampakkan dalam api neraka. Nauzubillah. Itulah muflis. Syaitan selalu ganggu kita tuan untuk kita jadi muflis. Inilah hati-hati ni. Inilah kena belajar bab tauhid, kena belajar fiqh, kena belajar tasawuf tuan. Bab hati ni jauh dari riya, ujub dan sebagainya. Amal kita dah banyak tuan-tuan, puluh-puluh tahun kita hidup dah beramal banyak dah. Tapi jangan dengan sedikit je kita rasa bangga dengan amalan kita, habis semua. Nauzubillah min zalik. Minta Allah Taala jaga kita. Jaga kita. Sekali tidak ingin pada yang lain lagi, akan tetapi bila ia tidak mempunyainya, maka dia menuntut kembali ke dunia. Bila di hari alam kubur atau hari akhirat, tengok-tengok tak ada amalan, kosong. Masa itulah nak minta balik ke dunia, untuk mengambil bekalannya, nak buat ibadah balik. Baru yakin nak buat ibadah balik, maka kita tak ada lah. Tetapi alangkah malangnya, jalan itu tadi telah pun diambil daripadanya, dah tak ada dah. Kemudian katanya kepadanya, wahai, jauhilah segala-galanya telah berlalu. Maknanya dah tak ada dah, berlalu dah, habis. Maka tinggalkanlah dia terpegun, tercengang. Tak ada apa dah, tak apa, ternganga je lah. Sesal selama-lamanya di atas kecuaiannya, mengambil bekalan sebelum jalan atau badan itu diambil daripadanya. Kerana inilah Nabi SAW sabda, "Fakhuz min hayatika limautika." Maksudnya pergunakanlah masa hidup engkau bagi keperluan masa mati. Itulah pesan Rasulullah SAW. Maka insyaAllah malam ni kita simpulkan masa amal, masa hidup, waktu yang Allah berikan kepada kita ni, berilah ataupun buatlah manfaat yang sebaik-baik mungkin. InsyaAllah sama-samalah kita buat manfaat, buat amal soleh, buat kebaikan. Kalau tuan-tuan, kalau kita rasa nak buat maksiat, kita tahan dulu. Kalau rasa nak cakap benda tak baik, kita diam. Sebab diam tu dah kira pahala lah, insyaAllah. Mudah-mudahan begitu kita dapat ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang itu dulu, insyaAllah kita sambung ke depan hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Kita tangguhkan atas kafarah dan salat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwara al-ardha bi syamsika abadan abadan bi rahmatika ya rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa taqsirana ya Allah ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله